أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sadaqallahul Azim. Pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam bila dan siak, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah, yang kita tahu begitu besar fadilat dan kebajikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok di dalam kitab Al-Azkar karangan dan susunan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, apabila mana kita pada waktu pagi ataupun pada waktu subuh kita membaca Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar 7 kali pada waktu pagi, sekiranya kita mati pada siang harinya, kita akan diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita membaca Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar 7 kali pada waktu malam, iaitu pada waktu maghrib, maka Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita mati ini pada salah satu di antara 2 waktu. Kalau kita tak mati siang, kita akan mati malam. Kalau kita tak mati malam, kita akan mati pada waktu siang. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita suatu zikir Allahumma ajirni minan nar, ataupun secara jamaknya Allahumma ajirna minan nar. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini marilah sama-sama dalam tazkirah ringkah kita pada pagi ini, sebab kita telah dimaklumkan semalam oleh pihak pentadbiran Masjid Tariq Ziyad
SOP daripada pihak ulil amri khususnya di negeri Pahang ni, oleh kerana kita sedia maklum kes COVID di Pahang khususnya di daerah Kuantan ni kita tengok semakin meningkat. Kalau dulu kita berada pada zon hijau, alhamdulillah, lalu Allah Ta'ala uji kita sekali lagi Allah Ta'ala uji kita dengan wabak COVID-19 yang kita tengok semakin banyak dan semakin meningkat khususnya dalam daerah Kuantan ni. Jadi sebab itulah pihak pemerintah, pihak Jabatan Agama Islam telah menetapkan bahawasanya walaupun kuliah itu boleh dijalankan seperti biasa, namun waktu dan masanya diminimalkan seminima mungkin. Kalau kuliah maghrib masuk isyak berhenti. Kalau kuliah selain daripada kuliah maghrib, subuh, duha dan seumpamanya, saya difahamkan setengah jam sahaja. Jadi kita start tadi 6.20, jadi kita kena berhenti 6.50. Kalau saya terlajak, tuan-tuan tolong buat gini deh. Kalau saya terlajak lah, tolong buat gini. Maknanya isyarat suruh saya berhentilah, insya-Allah. Jadi baik tuan-tuan sekalian, marilah pada pagi ini kita merenung firmanullah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ayat yang baru saja saya baca sebentar tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah Ta'ala sebut kepada kita, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan nikmatku kepada kamu, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Dalam ayat ni tuan-tuan sekalian, daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ayat ni merupakan ayat yang dikatakan ayat Al-Makkiyah kerana diturunkan di Arafah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada waktu itu selesai mengerjakan Hajjatul Wida', haji yang terakhir. Dan kalau kita tengok, ada yang menyatakan ayat ini merupakan wahyu yang terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga pandangan-pandangan mufassirin yang menyatakan ayat ini bukanlah wahyu yang terakhir, kerana selepas daripada itu ada lagi ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang berkait dengan yang berkait dengan hutang, dan juga yang berkait dengan riba. Cumanya selepas daripada ayat daripada surah Al-Ma'idah tadi, tidak ada lagi ayat yang berkait dengan halal dan haram di dalam Islam, kerana perkara yang bersabit dengan halal dan haram itu telah pun dinyatakan dengan jelas dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu tuan-tuan, ini merupakan kekhilafan daripada pandangan-pandangan para alim ulama. Walaupun ada ulama yang menyatakan ayat ini ataupun wahyu ini merupakan wahyu yang terakhir, kerana ada kisah yang berlaku di sebaliknya. Di mana apabila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, maka para sahabat semuanya pakat seronok, semuanya pakat gembira belaka, kerana istihar daripada Allah Ta'ala bahawasanya Islam itu telah pun sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kata Allah telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu. Maka semua para sahabat seronok kerana Islam yang mereka perjuangkan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, dalam ramai-ramai sahabat yang seronok, dalam ramai-ramai sahabat yang gembira, maka ada seorang sahabat yang menangis, iaitulah sahabat yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang juga merupakan mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ni pak tua Nabi, kerana Nabi ni menikah dengan Aisyah. Aisyah ni anak Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar ni jadi pak tua Nabi, Nabi ni jadi menantu Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar menangis. Menangis. Lalu sahabat-sahabat tanya Sayyidina Abu Bakar, apa menangis? Kan kita Islam tu kan dah sempurna, kenapa perlu menangis? Maka jawab Sayyidina Abu Bakar, apabila mana Allah Ta'ala telah sempurnakan agama ini, maka selesailah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ni akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat selama-lamanya. Kerana tugas Nabi sebagai Rasul untuk menyampaikan Islam, untuk menyempurnakan Islam sebagai agama Allah, sebagai ad-din, sebagai cara hidup bagi umat manusia ni telah sempurna. Maka selesailah tugas Nabi di dalam dunia ni. Maka dengan sebab itulah Sayyidina Abu Bakar menangis, tuan-tuan. Maka bila para sahabat lain dengar penjelasan daripada Sayyidina Abu Bakar tentang penjelasan ini, maka kita tengok ramailah sahabat yang pada mulanya seronok, yang pada mulanya gembira, tetapi bertukar kepada sedih dan menangis, kerana mereka merasakan yang mereka ini akan kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat selama-lamanya. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini, Allah Ta'ala kata Islam ini telah pun sempurna. Sempurna sejak daripada mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada hari kiamat. Islam ini telah pun sempurna. Tidak ada satu agama, tidak ada satu kepercayaan, tidak ada suatu i'tiqad, tidak ada suatu ideologi di dalam dunia ini yang sesempurna Islam. Kenapa, tuan-tuan? Kerana agama lain, kerana ideologi lain, kerana pemikiran yang lain, i'tiqad yang lain adalah merupakan ideologi yang direka cipta oleh manusia, tidak mana Islam. Islam ni bukan ciptaan manusia. Islam ni bukan rekaan manusia, bukan juga rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Islam ini adalah merupakan satu agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala yang menyempurnakan Islam. Cuma tinggal lagi Islam yang sempurna ini, adakah kita ni sempurna sebagai seorang Muslim? Cuma tinggal lagi hak tu. Kita kena tanya diri kita. Kita ni umat Islam. Kita ni umat Islam. Tidak ada di kalangan kita dalam sini yang tidak beragama Islam. Semua Islam belaka. Cuma tinggal lagi, tuan-tuan, kita ni sempurna ataupun tidak Islam yang kita pegang, Islam yang kita anuti. Sebab tu sebahagian daripada cendekiawan Islam menyatakan seseorang Muslim ini dia ada 3 bentuk di dalam diri dia. Yang pertama dikatakan sebagai Islam Muslim. Islam Muslim ni maknanya orang Islam yang hanya orang Islam semata-mata. Islam yang Nabi kata apa benda ni, Nabi sebut ayyutiku ta'ala nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu. Akhir zaman nanti, kata Nabi, tidak ada apa yang tinggal pada Islam kecuali nama je. La yabqa minal Islam, tidak ada apa yang tinggal pada Islam illa ismuhu, kecuali nama. Nama je Islam. Mu Islam, mu Islam, mu Islam. Tetapi dari sudut i'tiqadnya, dari sudut cara hidupnya, dari sudut pengibadatannya, dari sudut pengabdiannya, dari sudut perhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala,
perhubungan dia sesama manusia, tidak lagi dipraktikan apa yang telah diajar oleh Islam, apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan Islam Muslim, tuan-tuan. Islam hanya pada nama. Lepas tu kita tengok hari ni, tuan-tuan, orang Islam mengaku Islam, tapi ramai yang tidak rokok dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tapi tak sembahyang ramai. Ramai Islam tak sembahyang. Islam tetapi tidak memahami apa itu Islam, lagi ramai. Islam faham apa itu Islam. Islam agama. Islam agama. Dah berapa agama? Agama ni agama. Bila tanya apa benda agama? Agama tu agama. Sama tak macam agama? Sama agama, sama je lah. Ni masalah. Ni lagi berat. Ni yang dikatakan hifzuddin, jaga agama ni, semua agama jaga. Islam jaga, agama yang lain-lain yang ada dalam dunia semua jaga belaka. Sebab tu ramai daripada kalangan umat Islam yang memahami Islam itu agama, yang agama itu sama seperti agama lain, sama seperti agama samawi yang lain daripada golongan ahlul kitab hak lain, dan juga sama seperti agama yang direka cipta oleh manusia hak lain. Hak sembah matahari, hak sembah bulan ada, hak sembah pokok, hak buat patung. Pasal apa? Sebab agama ni semua sama. Ramai tuan-tuan umat Islam yang beriktikad macam ni, ramai umat Islam yang berfikiran macam ni. Dia kata agama ni sama belaka. Sama je. Pasal apa sama? Sebab semua matlamat sama, nak ke syurga belaka. Kita tanya agama ni, penganut agama ni, apa cita-cita anda? Nak pergi syurga. Tanya penganut agama ni, apa cita-cita anda? Nak pergi syurga. Tanya penganut agama ni, apa cita-cita anda? Nak pergi syurga. Semua sama, dia kata nak pergi syurga belaka, cuma jalan je hak lain-lain. Nak pergi Kuala Lumpur, dia kata sama je matlamat nak pergi Kuala Lumpur, cuma jalan lain. Ada pergi jalan kapal terbang, ada hak pergi jalan kok laut, sampai pelabuhan Kelang masuk Sungai Kelang, tembus di Sungai Rombok, kata naik jet ski. Ada hak yang lalu jalan hutang, ada hak yang lalu jalan lama, belok-belok naik bukit turun bukit, belok-belok naik bukit turun bukit. Ada hak naik kapal terbang. Matlamat sama nak sampai Kuala Lumpur. Jawabnya tak betul. Jawabnya tak betul. Mana boleh Islam dengan agama lain ni sama? Sedangkan Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada mana-mana ideologi, tidak ada mana-mana agama, tidak ada mana-mana pemikiran yang sama dengan Islam. Ini Islam, tuan-tuan. Satu. Yang kedua, kenapa agama lain tak sama dengan Islam? Ujung ayat tu Allah kata wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Mana tidak ada agama lain dah yang Allah Ta'ala redha, tuan-tuan. Tidak ada mana-mana agama, tidak mana-mana ada ajaran, tidak ada mana-mana ideologi di dalam dunia ini yang diradai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan Islam. Maka kenapa masih lagi kita yang bernama Islam tetapi kita kena ambil dan terima ideologi-ideologi yang lain? Kenapa Islam tak nak terima Islam, dan kenapa mesti umat Islam nak terima ideologi yang lain? Terima ideologi lock-rek, terima ideologi apa benda semualah ada dalam dunia ni. Kenapa mesti gitu? Teori, ada umat Islam yang percaya pada teori Darwin. Teori Darwin, tuan-tuan, yang kata manusia ni berasal daripada beruk. Kata manusia ni asal pada beruk melalui beberapa bentuk evolusi. Daripada beruk jalan ngakuk gitu, lepas tu sampai satu tahap naik sikit, sampai satu tahap lagi naik diri tegak, sampai satu tahap lagi bulu-bulu yang ada pada tubuh badan ni habis hilang belaka. Bulu pada muka ni hilang kerana berlakunya beberapa evolusi yang tertentu. Ada umat Islam yang percaya kepada teori Darwin yang kata manusia ni berasal pada beruk. Tetapi Islam tolak teori ni. Islam tak kata manusia ni berasal pada beruk.
Tetapi Islam kata, kita kata beruk tu berasal pada manusia. Beruk asal pada manusia. Bukan bunyi kasar ni tuan-tuan. Kasar datang ni pagi ni semua main beruk-beruk. Tak. Bukan kasar. Memang pasal kita gini dah. Nah, beruk ni asal beruk ni asal pada manusia. Manusia mana? Daripada Bani Israel. Zaman mana? Zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Kerana mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Taala Nabi Allah Musa alaihi salam ni kita tahu kan kalimah Allah. Nah, seorang nabi dan rasul boleh berbicara direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang ada pada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa ni boleh cakap direct dengan Allah, Allah boleh cakap direct dengan Nabi Musa. Maka Allah Taala perintah pada Nabi Musa kepada kaum di Bani Israel supaya jangan buat kerja hari Sabtu. Hari Sabtu jangan buat kerja. Hari Sabtu merupakan hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu Bani Israel ni duduk di pinggir laut, pinggir sungai. Nah, mana kata macam kita lah, jenis apa benda ni? Jenis nelayan. Jadi bila Nabi Musa royak pada kaum dia tentang perkara tu, ada di antara kaum dia yang sungguh kat belakang Nabi Musa. Dia kata, "Guana kini ni apa? Hari Sabtu ikan banyak." Memang sebelum tu Allah uji hari Sabtu ikan banyak. Tak, hari Sabtu ikan banyak, dak main. Dak ikan pelata belanak ni dak. No, 3 hari mari bira. 3 hari tengah laut mari bira. Gerong belang tengah laut mari bira, muduk mari bira. Nah, ikan besar-besar belaka, ikan mahal-mahal belaka. Hari tak lewat kerjaan lagu ni dia apa kaca. Hari lain boleh pelaling gitu je lah. Nah, lah kali dia orang duk bincang-bincang pakak gini dia kata. Kita tabang buka hari Jumaat, kita akan hari Ahad. Ikut bahasa kita lah. Nah, bahasa kita tabang buka lah, tak kira tabang buka ke tahan tahu ke tok bubu ke letak betul ke ikut anda lah. Tapi gitulah kaedah dia. Ya. Jadi bakal setuju belaka letak tabang buka hari Jumaat, hari Sabtu bakal duk surau belaka, duk balasah belaka, duk beribadat kepada Allah Ta'ala pada hari Sabtu. Hari Ahad dia akak, dia akak ikan banyak. Ni akak bubu, ni akak pukak, ni akak tahu, ni akak bitu. Banyak ikan boleh. Berapa buat ikan langgar hari Sabtu? Ikan masuk bahar tahu hari Sabtu, ikan masuk bubu hari Sabtu. Lalu Allah Ta'ala tegur pada Nabi Musa, nah, umat kamu masih lagi bekerja pada hari Sabtu. Nabi Musa tegurlah umat dia, kaum Bani Israel. Nah, berapa buat kerja hari Sabtu? Kita duk sorak hari Sabtu. Kita dah beribadat hari Sabtu. Dah tu Allah Ta'ala beritahu, kita tahan buka hari Jumaat, kita akad hari Ahad. Memang mu tahan buka hari Jumaat, akad hari Ahad, tapi ikan langgar hari Sabtu. Maknanya kamu bekerja pada hari Sabtu. Dan hari Sabtu ni kamu kena beribadat kepada Allah 100%. Daripada itulah peingkaran kaum Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala laknat kaum Bani Israel yang ingkar perintah Allah Ta'ala. Lalu ditukar daripada manusia bertukar jadi beruk, dan ada sebahagiannya menyatakan sebahagiannya bertukar jadi babi, beruk dan babi. Maka teori Darwin nak mentembalikkan cerita ni. Itu ada umat Islam percaya manusia berasal pada beruk. Sebenarnya beruk tu tuan-tuan berasal daripada manusia. Mula-mula Allah Ta'ala sikit demi sikit tukar fizikal sebagai beruk, lalu tukar terus spiritual jadi beruk terus. Makna tak ada dah spiritual sebagai seorang manusia, tak ada. Memang jadi beruk 100% luar dalam. Pasal apa? Sebab ingkar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh hanya berpegang, hanya berada pada tahap Islam Muslim, Islam pada nama. Batu Islam ni dia ada 3 takak, dia ada 3 level.
Yang pertama Islam Muslim, yang kedua Islam Mukmin. Umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ni apa? Iman tu yakin. Iman yang sempurna, tasdiqu fil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Ini kesempurnaan pada iman dan Islam. Orang beriman yang sempurna akan keimanan ni mesti ada 3 ni. Yang pertama tasdiqu fil qalbi, yakin sungguh-sungguh di dalam hati. Yakin apa? Yakin dengan segala apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakin sungguh-sungguh. Yakin sehingga disebut dengan tasdik. Tasdiqu fil qalbi, yakin sungguh-sungguh dalam hati melalui ikatan yang kukuh, melalui ikatan yang kuat, yang memang tak lucu, yang memang tak putus dah. Itu hak pertama. Yang kedua wal iqrar bil lisan, lafaz dengan lisan, lafaz dengan mulut melalui kalimah syahadah. Batu tuan-tuan, kita setiap hari memperbaharui syahadah kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada setiap hari, setiap waktu, setiap detik ada benda yang kita buat, ada benda yang kita percaya, ada benda yang kita lafaz. Kadang-kadang perkara itu boleh melonggarkan ikatan keimanan kita kepada Allah. Kita tak sedar. Nah, kita tak sedar tu kadang-kadang ada benda. Sebab tu disuruhnya kita sentiasa memperbaharui syahadah. Kemudian yang ketiga wal amalu bil arkani, beramal dengan sekalian rukun yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjuk serta dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan Islam mukmin. Secara mudah fahamnya tuan-tuan, Islam mukmin ni Islam, seorang Islam yang yakin setiap apa yang dibawa oleh Allah, yang yakin setiap apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkara itu nampak ataupun tidak nampak, sama ada perkara itu zahir ataupun perkara itu ghaib. Kena yakin. Kadang-kadang benda yang Nabi cerita tentang mahsyar, memang Nabi tak pernah pergi, tapi Nabi ni dapat melalui wahyu, maka wajib juga kita yakin. Nah, yakin perkara yang berkait dengan alam barzah, perkara yang berkait dengan alam akhirat, perkara yang berkait dengan mahsyar. 2. Yang ketiga Islam Muslim, Islam Mukmin, dan yang ketiganya Islam Muttaqin. Setinggi-tinggi Islam, setinggi-tinggi umat Islam, semulia-mulia umat Islam apabila mana dia mencapai tahap Islam Muttaqin, iaitu seorang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa dia paling tinggi level? Pasal apa dia paling mulia? Kerana takwa ni merupakan suatu sifat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala kata inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu di sisi aku, kata Allah. Allah kata atqakum, iaitu mereka yang paling bertakwa daripada kalangan kamu. Maknanya Islam, seorang Muslim, seorang yang beragama Islam, yang bertaraf ketakwaan kepada Allah, hatulah yang dimuliakan oleh Allah, hatulah yang berada pada satu level, suatu tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala suruh kita jadi orang bertakwa. Setiap minggu kita diseru supaya bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Ini seruan daripada Allah. Allah seru orang beriman. Daripada ayat ni kita faham iman dan takwa merupakan suatu martabat yang berbeza. Lepas tu Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwa kamu pada Allah. Maknanya orang beriman belum tentu dia bertakwa.
Tetapi jika mana seseorang itu bertakwa, maka confirm keimanan dan sempurna keislaman dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Allah Taala suruh kita bertakwa. Melalui takwa inilah kita dapat tempat mulia di sisi Allah. Melalui takwa inilah setiap daripada amal kebajikan kita diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima setiap daripada amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya tuan-tuan, bila sebut tentang takwa ni, dia banyak ciri-ciri dia, banyak tingkatan dia yang telah disebutkan oleh para alim ulama, bahkan disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pun sebut dalam Quran. Bila mana Allah Taala kata alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, Allah Taala tahu maksud dia. Zalikal kitab, inilah dia sebuah kitab, la raiba fi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang yakin, mereka yang beriman tentang perkara-perkara gaib. Yang kedua, wa yuqimunas salah, mereka yang mendirikan diri, sini masuk yang menyempurnakan sembahyang, yang memperelokkan sembahyang. Ini orang bertakwa. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka yang infak sebahagian daripada rezeki yang dikurniakan pada Allah, daripada Allah kepada mereka, diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bertakwa yang Allah Taala sebut. Allah Taala sebut hudal lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Siapa takwa? Ini ciri takwa. Hak pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman pada perkara gaib, alam akhirat gaib, dosa pahala gaib, malaikat gaib, syurga neraka gaib, alam barzah gaib, iblis, syaitan, jin gaib. Ada hak tak percaya ke jin? Tak percaya jin ni, tak percaya jin. Mana pula jin tak boleh percaya? Jin sebut dalam Quran. Mana boleh tak percaya ke jin? Cuma jangan percaya pada janji jin. Tu sungguh. Jangan percaya ke janji jin. Jangan percaya kepada tipu daya jin. Bukan jin Samsudin, jin sungguh. Jin Samsudin arwah dah. Jin sungguh. Ada orang percaya ke jin, buat perjanjian dengan jin. Tuan-tuan, buat perjanjian dengan jin ni susah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, dengar saka, pernah dengar saka? Tu perjanjian dengan jin lah tu. Susah, tuan-tuan. Kita ni contohlah, kita ni ada perjanjian dengan jin saka. Kita nak mati susah. Pasal apa? Dia tuntut janji. Berak kita mati, dengan izin Allah kita mati juga. Saka kita tu merayak cari pewaris baru. Otunya kucar bininya, kucar anaknya, kucar cucu. Selagi tak ambilnya nocak atas bumbung rumah, dia kucar garu dinding rumah. Time kita tidur, dia buka bilik paip air, selerok dekat dapur, ketung-ketang bunyi, tak bunyi puyuk, bunyi pinggang makuk. Ni kucar. Bapa? Bak melakukan perjanjian dengan jin. Yang dipanggil saka. Bapa buat perjanjian dengan jin? Senang, kek nak berobat orang? Tak payah. Bapa sahabat dengan jin? Jaga kebun? Tak payah. Baik bela anjing pada bela jin jaga kebun. Boleh tak bela anjing jaga kebun? Boleh jaga kebun. Bukan masuk dalam rumah, bukan bela anjing supaya bela kucing. Tu tak boleh. Jaga kebun boleh. Tanah temika. Elok daripada babi, elok pada kera dan seumpamanya. Bela anjing, nak jaga benda-benda tu boleh, tak ada masalah. Daripada bela jin, ada orang bela jin jaga kebun, susah tuan-tuan. Susah. Dah bila bela jin takwa tak? Tak ada tak ada takwa. Jadi karut belaka hal ni. Cuma wajib kita i'tiqad jin itu wujud. Jin tu wujud. Nabi pernah masuk ke alam jin untuk mengajar Al-Quran pada pimpinan jin, ketua-ketua jin. Masuk dalam alam jin. Cuma kita tak boleh tak percaya tentang
kewujudan jin, sebab dia termasuk dalam perkara-perkara ghaib. Kita tak nampak, dia nampak kita. Nah, jin Islam ada dalam masjid, orang Islam payah nak mari masjid, terbelik. Kemudian Allah Taala sebut alladzina yu'minuna bil ghaib wa mim wa yuqimuna shalah, mendirikan semayang, masuk diri semayang ni. Batu Allah Ta'ala tak kata kerjakan semayang. Orang takwa dia bukan hanya setakat kerjakan semayang, tetapi dia mendirikan semayang zahir dan batin. Dia jaga belaka tentang rukun-rukun, tentang syarat-syarat, semua dia jaga. Dari sudut kesempurnaannya, dari sudut perkara-perkara yang boleh merosakkan sembahyangnya, semua dia jaga. Dari sudut tentang ilmu sembahyang, semua dia jaga. Ini masuk yuqimunas salah. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka infakkan sebahagian rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada mereka di jalan Allah. Maknanya orang takwa ni tuan-tuan, orang takwa ni ialah bukan daripada kalangan orang yang kedekut. Nak jadi orang takwa, kena buang sifat bakhil, kena buang sifat kedekut. Pasal apa? Sebab kedekut ni Allah tak suka. Sifat kedekut Allah tak suka. Nabi pernah sebut dalam satu hadis. Nabi kata Allah Ta'ala kasih kepada orang miskin, kepada orang yang pemurah, dan Allah lebih kasih kepada orang miskin yang pemurah. Dan sebaliknya kata Nabi, Allah Ta'ala benci pada orang yang kedekut, dan Allah lebih benci kepada orang kaya yang kedekut. Nampak? Allah benci kedekut ni tuan-tuan, tapi kalau orang kaya yang kedekut, lagi-lagilah Allah Ta'ala benci. Bila kedekut, bila ada perbuatan yang Allah benci, yang Allah murka, yang Allah tak suka, maknanya tak ada lah ketakwaan. Kita nak jadi Islam muttaqin, seorang Muslim yang muttaqin, seorang Islam yang bertakwa, maka kena buang sifat bakhil, kena buang sifat kedekut. Kedekut harta baik, kedekut senyum baik, kedekut doa baik. Kedekut doa ada kok, kedekut tak kedekut. Dia doa untuk diri dia saja, kedekut. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dah Allah Ta'ala sebut gitu, kita sebut gitu doa untuk diri dia, untuk orang lain tu maknanya sebahagian ulama kata kedekut juga. Nak doa ni biarlah dijamakkan doa tu baru jadi tak kedekut. Payah senyum, kedekut juga. Payah nak senyum, kedekut. Payah nak beri salam, kedekut. Payah beri salam, nak tunggu orang beri salam ke dia, dia tak mau beri salam ke orang, tu kedekut. Orang ular tangan tak mau bersalam, kedekut. Cuma kalau sekarang ni taklah kedekut. Orang kata dah ni tak boleh ustaz, tak salam, kedekut. Ni maksudnya dalam keadaan yang aman. Sekarang ni bukannya aman, sekarang ni tak boleh. Sekarang ni tak boleh salam, sebab dengan salam tu boleh menyebabkan berjangkitnya ada virus, mungkin kita tak nampak. Maknanya sekarang ni dalam keadaan yang tidak aman. Maksudnya yang kita sebut tadi, maksudnya dalam keadaan yang aman. Tak mau salam orang, tak mau beri salam ke orang, orang beri salam pun jawab dalam hati. Tu jenis orang kedekut. Kalau kedekut dengan harta, pitih banyak tapi tak nak infak, tak nak sedekah, tak nak wakaf, sepang sekong pitih. Tu jenis orang kedekut juga. Batu janganlah kita dijadi orang kedekut, sebab kedekut ni satu sifat yang Allah Ta'ala benci, satu sifat yang dikategorikan sebagai sifat mazmumah, sifat yang tercela. Bila sebut sifat yang tercela, maknanya sifat ni tidak disukai, tidak diradai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa cukup sekadar ni tuan-tuan, dah lebih dah ni. Baru dah buat gini saat ni. Susah kita tengok jang. Dah buat gini lalu kita beri ngajuk selalu dah, insya-Allah. Kalau kata ada nasi lemak, tak ada tak apa, kita makan kedah.
Ya, jadi berhenti setakat ni, wallahu alam. Insya-Allah ada masa kita jumpa pula pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi seperti biasa tuan-tuan, sebelum saya akhiri majlis saya ada bawa tabung sama-sama lah. Nah, tuan-tuan sedia pun sedia maklum. Jadi sebelum tuan-tuan balik, pakat-pakat infaklah sebahagian daripada rezeki yang Allah Taala bagi di dalam tabung yang saya bawa tu, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.